A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa tahrumu as-salatu fi khamsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa inda listiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula wa inda lisfirari hatta taghruba wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa ba'da salati al-'asri hatta taghruba wa la yahrumu fiha ma lahu sababun fil hal katahiyyatil masjidi wal kusuf duna rak'atayil istikharah wa yahrumu ibtida'us salati ba'da su'udil khatibi fil jumu'ah 'alal minbar ghairat tahiyyah. Baik. Kata musannif rahimahullah, tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Haram solat pada 5 waktu. Jadi dalam kalam pengarang ni kita akan lihat waktu-waktu yang diharamkan solat. Itu yang pertamalah, waktu-waktu yang diharamkan solat. Dan yang kedua, solat-solat yang diharamkan pada waktu tersebut. Solat-solat yang diharamkan pada waktu tersebut. Sebelum kita masuk kepada syarahan matan tu, nak sebut yang kita mengaji 2 minggu lepas, kan? Nak ulang sikit baliklah apa berkaitan dengan ijtihad tu. Orang yang tak tahu masuknya waktu dan dia perlu ijtihad. Jadi ijtihad dia ada kalanya sebelum waktu, ada kalanya dalam waktu, dan ada kalanya selepas waktu. Kan ada tiga keadaan lah. Jadi orang yang ijtihad masuknya waktu solat, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Tak kena tu ada dua lah. Sama ada dia ijtihad tu dia tersilap, rupanya solat yang dia lakukan dalam keadaan ijtihad tu di luar waktu, dengan mana sebelum masuk waktu ataupun selepas masuk waktu. Okay. Jadi kalau solat yang dia lakukan tadi tu, yang dia ijtihad waktu solat tadi tu kena pada waktu dia, maka itu zahir lah, yang tu nyata, solat dia tu dikira sebagai adab. Adapun kalau solat yang dilakukan tadi solat yang dilakukan, ijtihad yang dia buat tadi tu silap di luar waktu, dan waktu tersebut selepas waktu solat. Rupanya solat yang dia buat tu sebenarnya di luar waktu, iaitu selepas habis waktu. Jadi solat yang dilakukan tu jadi sebagai qada lah, sebagai qada solat yang ditinggalkan di dalam waktu. Cuma masalah dia bila solat yang dilakukan tu sebelum waktu. Sebab sebelum waktu maksudnya waktu tu tak masuk lagi, kan, tapi dia dah solat dah. Okey. Jadi katalah dia dah semayang selama sebulan, selepas sebulan tu baru dia tahu rupanya solat dia selama sebulan itu sebelum masuk waktu. Setengah jam sebelum masuk waktu dia solat. Tiap-tiap hari macam tu. Jadi lepas dia keluar daripada penjara tu, kan, dia kena kurung, tu dia tak tahu masuknya waktu, tak ada jam, tak ada apa semua, matahari apa semua dia tak nampak. Jadi dia ijtihad, dan ijtihad dia salah. Ijtihad dia salah, iaitu sebelum masuk waktu. Jadi orang ni, adakah dia perlu solat semula 30 hari yang dia solat dalam keadaan salah ijtihad tu? Jadi jawab ulama tak perlu pun, dia hanya perlu qada satu hari sahaja. Dia hanya perlu qada 1 hari. Sebab apa dia perlu qada 1 hari? Sebab hari yang kedua yang dia solat tu di luar waktu itu menjadi qada bagi solat pada hari pertama.
Dan juga lepas tu solat pada hari ketiga qada bagi solat hari kedua. Solat hari keempat jadi qada solat hari ketiga, dan begitulah seterusnya. Kan? Jadi yang tak diqada lagi adalah hari terakhir. Kan, sebab hari terakhir tu lepas dia tahu tu, jadi hari terakhir tu lepas dia keluar daripada penjara, kita kata dia dah tahu dah. Jadi hari terakhir jelah yang tidak diqada lagi. Kan? Jadi hari terakhir dia perlu qada. Jadi dia perlu qada sehari jelah. Dia perlu qada sehari. Itu berkaitan dengan permasalahan yang kita sebut dalam pengajian lepas, yang ana agak berbelit-belit sikit tu. Okey. Baik, masuk kepada perbincangan seterusnya, iaitu waktu-waktu solat yang diharamkan solat. Jadi kata musannif rahimahullah, tahrumus solat fi khamsati awqatin. Haram solat pada 5 waktu. Waktu yang pertama inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbit matahari sehinggalah naik matahari kadar segalah. Yang kedua selembing kan, rumuh lembing kan. Kadar selembing. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ah. Dan ketika istiwa, ketika matahari berada di tengah langit selain pada hari Jumaat, sehinggalah matahari tergelincir. Yang ketiga, wa indal isfirar hatta taghruba. Ketika kekuning-kuningan tu, waktu sebelum ghurub, sebelum terbenam matahari. Waktu sebelum terbenam matahari, waktu kekuning-kuningan tu, itu waktu yang ketiga, sehinggalah terbenam matahari. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu. Selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Dan yang kelima, wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari. Jadi kalau kita lihat dalam 5 waktu yang disebutkan, waktu yang diharamkan ni ada 3 berkait dengan waktu, 3 waktu yang disebut berkait dengan masa, dan 2 waktu yang diharamkan tu berkait dengan perbuatan. Jadi yang pertama dan yang kedua, pertama, kedua dan ketiga berkait dengan masa lah. Berkait dengan masa. Ketika terbit matahari, ketika istiwa, ketika kekuning-kuningan. Jadi dia berkait dengan masa. Adapun 2 lagi, wa ba'da salati subhi, yakni selepas melaksanakan solat subuh, selepas melaksanakan solat asar. Jadi 2 tu berkait dengan perbuatan. Pengharaman dia berkait dengan perbuatan. Jadi dia tak samalah dengan seorang individu dengan seorang individu yang lain, dia tak sama. Siapa yang dah solat subuh, maka di sisi dia haram untuk dia solat solat sunat. Yang mana kita akan sebutlah solat sunat mana yang diharamkan sekejap lagi. Dan siapa yang belum solat lagi, maka boleh untuk dia buat solat sunat. Baik, kita tengok dalam syarah. Dia kata wa tahrumus salatu, haram solat. Dia kata haram solat. Bila haram solat, kita tertanya-tanya juga, haram solat, tapi kalau kita solat juga jadi tak solat tersebut. Jadi kata syarah, ai wala tanaqid, haram solat dan tak jadi solat tu. Sebab kadang ada benda haram tapi sah, kan? Contoh jual beli, kan? Kita jual beli pada waktu selepas nida yang kedua pada hari Jumaat, selepas azan kedua pada hari Jumaat. Hukum haram tapi jual beli sah. Jadi ataupun kita kata kalau masalah solat, solat di atas tanah yang dirampas, haram solat di atas tanah yang dirampas, tapi hukum solat sah. Tapi masalah solat pada waktu karahah ni, ataupun pada waktu yang diharamkan ni, haram solat dan tidak, orang kata tidak jadi solat tersebut.
sama ada atas pendapat yang mengatakan karahah tu karahah tanzih ataupun karahah tahrim. Atas dua-dua pendapat, solat tu tak jadi. Dan orang yang melakukan dia berdosa. Berdosa. Kalau kita tertanya-tanya pula, kenapa pula berdosa? Kata karahah tanzih. Berdosa sebab talabus bi'ibadatin fasidah. Kerana dia pergi buat satu ibadat yang rosak. Sebab solat tu tak sah. Tapi dia nak cuba juga jatuhkan solat ataupun buat solat pada waktu tersebut. Yang mana solat tu tak sah. Yang solat tu tak jadi pun. Kan rosak solat tu, ibadat tu. Jadi dosa disebabkan tu lah. Wa tahrumu solah wala tanaqid. Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Pada 5 waktu dia kata salah sahminha tata'allaku bizaman wa hiya allati bada'a bihal muallif wasnan muta'alliqan bil fi'li. Jadi salah satu minha tata'allaku bizaman, 3 daripada 5 waktu tersebut berkait dengan zaman, masa. Dan ketiga-tiga itulah yang dimulakan oleh pengarang, wasnan muta'alliqani bil fi'li, dan dua waktu berkait dengan perbuatan, seperti mana yang ana sebut tadi lah. Wa humal akhiran, itu 2 yang terakhir. Wa sayati anna salah allati tahrumu fi hadhihi al-awqat hiya allati la sababa laha kan naflil mutlaq aw laha sababun mutaakhir karakhatai al-istikharah. Itu kita akan sebut di depan lah. Dia akan musannif pengarang akan sebutkan solat apa yang diharamkan pada waktu-waktu ni. Adakah semua solat diharamkan untuk kita solat pada waktu-waktu ni, ataupun ada solat-solat yang tertentu. Jadi secara ringkasnya sekarang ni kita katakan solat-solat yang tertentu je, bukan semua solat. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika terbit matahari sehingga naik matahari kadar selembing. Jadi kadar selembing itu mengikut pandangan mata kita, apa yang kita nampak, kan? Apa yang kita nampak. Sebab tu dia kata dalam syarah tu, fi ma yazharu lana, pada apa yang nyata kepada kita. Jadi kita tengok matahari itu dah naik kadar selembing pada pandangan mata kita. Jadi waktu tu kita kata dah hilang dah pengharaman solat tu. Waktu pengharaman solat tu dah habis. Jadi macam mana kita nak tahu? Kan adakah kita takdirkan saja? Sekali kalau kita takdirkan kan tak sama. Ini tengok macam dah masuk kadar selembing dah. Hak orang ni tengok tak lagi. Cara dia dengan letakkan lembing. Kena tak ni lah. Biasanya kalau kita pergi buat dekat tempat padang pasir ke, tempat yang tanah rata, mustawiyah. Lepas tu kita pergi pacak lembing. Bila kita pacak lembing, bila kita tengok matahari itu dah naik kadar selembing itu, itulah maksud dia. Matahari naik kadar selembing, bukan dengan kita agak-agak dengan mata kita. Jadi ketika terbit matahari sehingga dia dah naik kadar selembing. Lepas tu dia sebut itu berkaitan dengan falak. Itu anak pun tak tahulah. Cuma kesimpulan dia 16 minit. 16 minit ikut masa, maknanya 16 minit selepas terbit matahari. Jadi selepas berlalu dah 16 minit, 16 minit selepas terbit matahari, maka habislah waktu yang diharamkan solat tu. Maksudnya matahari tu nak naik dia kadar selembing tu ambil masa 16 minit. Jadi dah berlalu 16 minit tu, kira dah boleh solat dah. Yang kedua, wa indal istiwa,
ketika istiwa. Apa maksud istiwa? Wahwa, dan iaitu istiwa itu adalah bulughu syamsi ila wasatis sama, sampainya matahari ke tengah langit. Matahari duduk tengah langit tu, itu kita panggil waktu istiwa. Waktu tu diharamkan solat. Waktu istiwa ni waktu yang waktu latif, yang pendek sangat, ringkas sangat. Tak cukup untuk buat satu solat pada waktu tersebut. Tapi boleh untuk kita buat satu juzuk daripada solat. Contohnya apa ni kata ulama, pada waktu tersebut cukup untuk kita takbiratul ihram pada waktu tersebut. Kalau nak ikutkan waktu tu sangat ringkas, sangat cepat, kan, dan tak cukup untuk satu solat yang penuh, tapi cukup untuk takbiratul ihram. Jadi sebab tu disebut juga. Jadi kalau ada orang angkat takbir waktu tersebut, solat dia tak, kita kata tak jadilah. Tak jadi solat dia. Sebab waktu tu waktu tahrim. Waktu yang diharamkan solat. Tapi pengharaman solat pada waktu istiwa ni pada selain hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu dikecualikanlah, fi ghairi yaumil Jumaah, pada selain hari Jumaat. Maksudnya la tahrumus solah indal istiwa fi yaumil Jumaah. Tidak haram solat ketika istiwa pada hari Jumaat. Lepas tu tak haram tu hanya kepada orang yang hadir Jumaat je ke? Ataupun tak haram tu kepada orang yang tak hadir Jumaat sekali? Khilaf. Yang muktamadnya walaupun orang tu tak hadir Jumaat. Sebab tu kata syarah, walau liman lam yahdurha. Walaupun tak haram tu walaupun kepada orang yang tidak menghadiri Jumaat. Jadi boleh untuk dia solat walaupun pada waktu istiwa pada hari Jumaat tu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahabbat tabkir ilal Jumu'ah. Kerana Nabi SAW menggalakkan datang awal kepada Jumaat untuk solat Jumaat. Lepas tu summa raghaba fi shalah ila khurujil imam min ghairi takhsisin wala istisna'in. Kemudian Rasulullah mentarghibkan nak kata apa, menggemarkan para sahabat untuk solat sehinggalah keluar imam tanpa Rasulullah takhsiskan, tentukan ataupun kecualikan. Tak ada pun nak tentukan sampai waktu istiwa, tak boleh, ataupun kecuali waktu istiwa, itu tak boleh. Jadi Rasulullah gemarkan para sahabat untuk solat tanpa ada apa-apa pengkecualian waktu, menunjukkan dia tu umumlah termasuk waktu istiwa. Lepas tu pengharaman tu sampai bila? Kalau tadi kita tahu terbit matahari haram, lepas tu sampailah naik matahari kadar selembing, maka hilanglah pengharaman tersebut. Itu akhir dia. Jadi kalau istiwa ni, bila pengharaman tu hilang, hatta tazula, yastamiru tahrim, berterusan pengharaman itu sehinggalah tazul, yakni hatta tazula syamsu an wasatis sama, sehinggalah tergelincir matahari daripada tengah langit. Masuk waktu zuhur lah, dah tergelincir matahari itu, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur tu dah tak ada dah pengharaman tu, habis dah. Yang ketiga, wa indal isfirar hatta taghruba, ketika waktu kekuning-kuningan tu, sebelum terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbenam matahari, waktu kekuning-kuningan tu, kan, waktu tu haram solat. Sampai bila pengharaman tu? Hatta taghruba, sehingga terbenamnya matahari. Fatahrumus solah hina idzin walau mimman lam yusallil asra, maka haram solat pada ketika itu walaupun daripada orang yang tidak sembahyang asar lagi. Walaupun orang yang tak sembahyang asar lagi. Asar dia kena sembahyang, maksudnya solat sunat. Sebab nanti kita akan tengok di depan nanti, haram solat sunat selepas sembahyang asar. Selepas sembahyang asar. Selagi ada pula yang kata, saya tak sembahyang asar lagi, jadi saya boleh dah sembahyang sunat.
Sedangkan waktu tu dah waktu kekuning-kuningan dah. Jadi dia sebut kat sini, walaupun dia tak sembahyang asar lagi, kalau dah sampai dah waktu kekuning-kuningan tu, haram untuk dia solat sunat pada ketika tu. Adapun sembahyang asar tu dia wajib sembahyang. Kan? Sembahyang asar tu dia wajib sembahyang. Baik. Apa dalil pengharaman solat pada ketiga-tiga waktu yang disebutkan tadi? Jadi dalilnya, kata syarih hafizahullah, wa dalilu hurmati salah fil awqatis salasati al-mutaqaddimah hadis Uqbah ibni Amir. Jadi dalil pengharaman solat pada waktu-waktu yang tiga yang lalu, hadis Uqbah bin Amir, kata dia, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin au an naqbura fihinna mautakum. 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami solat pada 3 waktu tersebut, atau kami menguburkan, kami menanam jenazah-jenazah yang orang yang mati di kalangan kami pada waktu tersebut. Apakah 3 waktu tu? Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika terbit matahari, sehinggalah naik matahari, iaitu sehingga naik matahari, maksudnya naik matahari kadar selembing tadi kita sebut tu lah. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahirah. Yang ni nak mudah faham, ketika istiwa lah. Wahina yaqumu qa'imuz zahirah, maksudnya ketika istiwa hatta tamila syamsu, sehingga tergelincir matahari. Itu nak mudah faham. Jadi kalau kita nak teliti lagi maksud sebenar tiap-tiap satu perkataan tu, az-zahirah maksudnya waktu yang bersangatan panah. Az-zahirah maksudnya waktu yang bersangatan panah. Qa'im ada yang mensyarahkan maksudnya unta yang bangun, iaitu unta yang bangun pada waktu bersangatan panah. Waktu bersangatan panah tu bila? Tengah siang, ketika istiwa tu. Yang tadi anda bagi maksud kan, itu kalau kita tengok dia punya maksud satu persatu dari segi lafaz tu. Iaitu ketika bangun unta pada ketika bersangatan panah, iaitu maksudnya pada waktu istiwa tu. Ada yang mensyarahkan hadis ni hatta hina yaqumu qa'imuz zahirah dengan maksud dengan mengatakan di sana ada hazaf dalam perkataan tu. Maksudnya ketika mana bangun orang yang bangun lah, kita kata bangun orang ataupun sesuatu pada waktu tersebut tanpa ada zil, bila zil, tanpa ada bayang belah maghrib tak ada, bayang belah masyrik tak ada, belah timur tak ada, belah barat pun tak ada. Maksudnya ketika apa tu? Ketika istiwa. Sebab ketika istiwa tu bayang tak ada. Jadi dia punya idhafat kat situ, yang anda nampak idhafat dengan makna fi lah. Yang ni qa'im fi az-zahirah. Hina yaqumu qa'im fi az-zahirah. Secara mudahnya ambil maksud dia ketika istiwa. Sampai bila? Sampailah tergelincir matahari. Dan yang ketiga, wahina tadayyafu. Asalnya tatadayyafu, tapi buang ta. Kan dalam surah kita mengaji kan. Boleh kita nak buang ta, boleh kita nak isbatkan ta pada ketika ni. Ketika mana condong matahari untuk terbenam. Maksudnya ketika mana hampir matahari terbenam. Ketika mana hampir matahari terbenam. Waktu tu diharamkan solat sampai bila? Hatta taghruba, sehingga terbenam matahari. Jadi yang ni dalil dia lah. Dalil pengharaman ketiga-tiga waktu solat yang kita huraikan tadi.
Lepas tu berkaitan dengan hadis yang kita baca ni. Dalam hadis tu ada sebut Rasulullah melarang kata Uqbah bin Amir, Rasulullah larang kami solat pada ketiga waktu ni dan menguburkan mayat-mayat ataupun jenazah-jenazah daripada kalangan kami pada waktu ni. Jadi apa maksud nakbura tu? Kan? Jadi yang ana sebut tadi itu syarahan dia lah. Maksud nakbura tu maksudnya menguburkan ataupun menanam mayat pada waktu tersebut. Ada yang mensyarahkan hadis ni mengatakan maksud nakbura kat situ adalah solat jenazah. Tapi huraian tersebut ataupun pandangan tersebut dhaif lah, kata Imam Nawawi. Dalam nota kaki tu pun dia ada sebut, dia kata qala al-Imam Nawawi rahimahullah qala ba'dhum innal murad bil qabri salatul janazah. Yang dimaksudkan dengan dengan kubur tu iaitu pada perkataan an-nakbura tu maksudnya solat jenazah. Jadi dia kata ini adalah dhaif. Pandangan ni dhaif. Sebab apa dia kata dhaif? Li'anna salatal janazah la tuqrahu fi hadzal awqat bil ijma'. Kerana solat jenazah tidak makruh pada waktu ini dengan ijma'. Oleh sebab itu fala yajuzu tafsirul hadisi bima yukhaliful ijma', maka tidak boleh mentafsirkan hadis dengan sesuatu yang menyalahi ijma'. Balis shawab, bahkan yang benarnya, yang betulnya, anna ma'nahu, bahwasanya makna hadis tu ta'ammudu ta'khirid dafni ila hadhil awqat. Maksud hadis tu Rasulullah larang larang tadi tu, larang sengaja mentakhirkan ke bumi mayat sehingga pada waktu tersebut. Sengaja mentakhirkan ke bumi mayat sehingga waktu tersebut. Kama yukrahu ta'ammudu ta'khiril asri ila isfirari syamsi bila uzin. Seperti mana makruh kita sengaja mentakhirkan solat asar sehingga waktu matahari dah kekuning-kuningan tu tanpa ada uzur. Jadi kalau kita takhirkan solat asar sampailah waktu kekuning-kuningan tu hampir-hampir nak maghrib tu, hukum dia makruh. Solat wajib kena solat lah, atau solat fardu kan. Tapi hukum dia makruh perbuatan kita mentakhirkan tu. Dan dia merupakan solat munafiqin, kata Imam Nawawi. Dalam syarah sahih Muslim, kata-kata Imam Nawawi ni. Baik, solat yang keempat, waktu yang keempat, waktu diharamkan solat, wa ba'da salati subhi, selepas solat subuh. Selepas solat subuh sampai bila berterusan pengharaman dia tu, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Wa ba'da salatil asri, dan selepas solat asar dan berterusan pengharaman tersebut sehinggalah terbenam matahari. Dan selepas solat asar tu, walaupun selepas solat asar tu solat asar yang ditakdimkan, solat asar yang ditakdimkan, maksudnya kalaulah kita buat jamak takdim, kita semayang, kita buat jamak takdim, maksudnya kita laksanakan ataupun kerjakan solat asar dalam waktu zuhur. Jadi selepas semayang asar tu haram untuk kita solat sunat. Solat sunat yang mana nanti kita akan tengok lepas ni. Baik, apa dalil? Dalil pengharaman kedua-dua solat ni. Wa dalilu hurmatis salat fi hadainil waqtainil akhiraini, dan dalil haram solat pada kedua waktu yang terakhir ni, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada solat
Tidak ada solat selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari, dan tiada solat selepas solat subuh sehinggalah terbit matahari. La solata tu nafi, tapi maksudnya nahi. Dia nafi tapi yang dimaksudkannya adalah nahi, dan nahi yang tadi tahrim lah. Kemudian matan selepas ni dia nak sebut kepada kita solat-solat yang diharamkan pada kelima-lima waktu yang disebutkan ni. Apa dia solat yang haram dilakukan pada waktu tahrim ni? Kata musannif rahimahullah, wala yahrumu fiha ma lahu sababun fil hal ka tahiyatil masjid wal kusuf wa duna rak'atai al istikharah. Dia nak sebut dalam matan ni dia sebut solat yang tak diharamkan. Tapi daripada situ kita dapat tahulah apa solat yang diharamkan. Wala yahrumu fiha, dan tidak haram padanya, yakni pada waktu-waktu yang disebutkan ni, ma lahu sababun fil hal, solat yang ada sebab, fil hal. Apa maksud solat yang ada sebab fil hal? Maksudnya solat yang ada sebab, yang mana sebab dia bukan mutaakhir. Jadi solat sunat ni ada solat sunat ni kita boleh bahagikan kepada berapa? Kita bahagikan kepada 3. Ada solat yang bersebab, ada solat yang berwaktu, solat sunat, ada solat sunat yang bersebab, ada solat sunat yang berwaktu, dan ada solat sunat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu, disebut sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat yang berwaktu macam solat sunat duha, dia ada waktu dia. Solat sunat witir, dia ada waktu dia. Solat sunat tarawih, dia ada waktu dia. Itu solat sunat yang bersebab. Itu solat sunat yang berwaktu. Solat sunat yang bersebab pula, dia terbahagi kepada 3. Ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab yang muqarin, ada sebab yang mutaakhir. Sebab yang mutaqaddim iaitu solat sunat yang sebabnya datang dulu baru solat. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Kita masuk masjid dulu baru solat. Jadi sebab solat tu, sebab kita solat tahiyatul masjid tu sebab apa? Sebab masuk masjid. Kan? Sebab sebab kita masuk masjid tu. Jadi sebab tu mai dulu. Sama juga solat sunat wuduk. Kita berwuduk dulu baru kita solat. Kan, sebab kita wuduk, kita solat. Jadi sebab tu mai dulu, solat kemudian. Jadi yang ni kita panggil sabab dia mutaqaddim. Ada solat sunat yang sabab dia muqarin, sabab yang berserta. Ketika solat dibuat, sabab tu ada sekali. Contoh dia solat sunat kusuf, solat sunat gerhana. Ketika kita solat, sebab solat tu ada sekali dengan solat tu. Itu dipanggil sabab muqarin. Dan satu lagi sabab mutaakhir. Sabab dia mai kemudian. Maksudnya berlaku solat dulu, barulah berlakunya sabab kita solat tu. Contohnya solat sunat istikharah. Istikharah kita solat dulu, baru kita minta. Kan? Kita istikharah. Jadi sabab dia tu kemudian. Dia terkemudian daripada solat. Begitu juga solat sunat ihram. Kita solat dulu baru kita ihram. Kita solat tu sebab apa? Sebab nak ihram. Dan ihram tu berlaku bila? Sebelum solat ke selepas solat? Berlaku selepas solat. Jadi sabab dia tu berlaku selepas solat, dipanggil sabab mutaakhir. Jadi yang haram solat ni, solat sunat yang mana? Solat sunat yang sabab dia mutaakhir dan solat sunat mutlak. Itu yang haram. Selain daripada tu tidak haram. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat dia bukannya sengaja cari waktu haram tersebut untuk buat solat pada waktu tersebut. Kalau macam tu haram dan tidak sah dia punya solat yang dia buat tu. Tak jadi pun solat yang dia buat tu. Baik. Contoh
solat sunat yang sebab dia bukan mutaakhir. Dia bagi contoh katahiyatil masjidi wal kusuf, seperti solat tahiyatul masjid, yang ni sebab dia mutaqaddim. Wal kusuf, yang ni sebab dia muqarin. Dia bagi dua contoh. Satu yang mana satu sebab dia mutaqaddim, satu sebab dia muqarin. Duna rak'atayil istikharah, tidak 2 rakaat istikharah. Itu contoh kepada solat sunat yang sebab dia mutaakhir. Yang satu lagi ana lupa sebut, solat sunat yang berwaktu pun tak haram untuk kita solat pada waktu yang disebutkan tadi, jika ada solat tu pada waktu tersebut. Contohnya apa? Solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni khilaf. Adakah solat sunat duha tu adalah solat sunat isyraq, ataupun solat sunat isyraq dan duha tu solat kata yang tersendirilah. Solat duha, solat sunat isyraq, solat sunat isyraq. Jadi atas pandangan yang mengatakan tak sama, solat sunat duha satu solat sunat isyraq satu solat yang lain. Jadi solat sunat isyraq tu waktu dia adalah ketika terbit matahari. Jadi timbullah persoalan, bolehkah solat sunat isyraq pada ketika tersebut? Waktu tu kan waktu yang diharamkan solat. Jadi bila timbul persoalan macam tu, orang tanya, kita tanya balik, solat mana yang diharamkan? Jadi solat yang diharamkan solat sunat yang sabab dia mutaakhir dan solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang ada waktu kan, dan juga solat sunat yang sabab dia mutaqaddim ataupun muqarin, maka tak jadi masalah. Jadi atas pendapat solat sunat isyraq tu solat yang bukan solat sunat duha, jadi boleh untuk kita solat pada ketika terbit matahari itu. Kemudian dalam syarah dia tambah lagi solat-solat yang lain. Wal khusuf, solat sunat kusuf. Wa salatil istisqa, solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Yang ni sebab muqarin. Wal faitah, dan solat yang luput. Sawaun akanat faridatan aw nafilatan, sama ada solat yang luput itu solat fardu ataupun solat sunat, kan? Solat fardu ataupun solat sunat. Contohnya kita tertinggal solat sunat zuhur, lepas tu kita teringat dah lepas solat asar, jadi boleh untuk kita qada semula. Kita qada semula solat yang sunat yang ditinggalkan tadi. Sebab solat sunat yang berwaktu apabila luput disunatkan qada. Ini solat fardu lagilah, tu wajib qada. Wal manzurah, dan solat yang dinazarkan. Solat yang dinazarkan, lepas tu kena pula nazar tu waktu tahrim. Waktu yang dinazarkan tu waktu tahrim. Jadi boleh untuk dia solat. Wa rak'atayil wudu, 2 rakaat wudu. Ini sebab dia mutaqaddim. Manzurah pun samalah mutaqaddim. Faridah nafilah tadi pun mutaqaddim juga. Wa rak'atayit tawaf pun sama juga mutaqaddim, kan? Tawaf dulu baru kita sembahyang 2 rakaat. Wa sujudi tilawah wa syukri, dan sujud tilawah dan syukur. Dan sujud syukur. Dan semua ni disyaratkan, disebut kat bawah tu, wa yushtaratu alla yaqsida iqa'aha waqtal hurmah likaunihi waqtan muharraman wa illa harumat alaih. Syarat dia boleh buat solat-solat tadi tu. Syarat dia tidak qasdkan menjatuhkan ataupun melaksanakan solat-solat tadi pada waktu hurmah tu. Saja-saja cari, sebab dia tahu waktu tu waktu yang diharamkan, dia saja nak qasad, nak buat solat tu pada waktu hurmah, seolah-olah dia lawan perintah syarak tak bagi, dia saja nak buat pada waktu tersebut. Jadi kalau dia memang qasad kan begitu, haram orang kata apa, solat-solat tersebut pada waktu tersebut haram dan tak jadi.
walaupun solat tu solat fardu. Dia ada solat fardu faitah, kan? Dia sengaja pitakhirkan pada waktu yang diharamkan. Saja pergi cari waktu tersebut. Baik, sambung lagi. Perkataan duna rak'atayil istikharah, maka perkataan tersebut orang kata apa, nak isyarat kepada solat yang tidak ada sabab, seperti solat sunat mutlak dan solat sunat yang sabab dia mutaakhir. Tengok apa syarah huraikan. Dia kata duna, lepas tu dia syarah ma la sababa lahu kan naflil mutlaq wa ma lahu sababun mutaakhir. Lepas tu baru beri contoh. Jadi dia kata tidak haram pada waktu-waktu tersebut solat-solat yang sabab dia bukan sabab mutaakhir, seperti tahiyatul masjid dan juga kusuf. Tidak maksudnya isbat lah. Nafi isbat maksudnya haram solat yang tiada baginya sabab, seperti solat sunat mutlak dan solat yang baginya sabab mutaakhir. Contoh ka rak'atayil istikharah, seperti 2 rakaat solat sunat istikharah. Lagi wa rak'atayil ihram, 2 rakaat solat sunat ihram. Wa salatil hajah, solat sunat hajat. Wal khuruj minal manzil, keluar daripada rumah, sebab kita akan solat dulu, keluar rumah tu kemudian. Wa indal qatli, dan ketika nak dibunuh, kan kita solat dulu lepas tu baru nak dibunuh, sebab solat tu sebab nak dibunuh tu. Kan musafir keluar rumah tu kan, jadi benda tu berlaku selepas solat, jadi sebab dia mutaakhir. Jadi fatahrumu fi hadhil awqat, maka haram solat-solat ini pada waktu-waktu yang tersebut. Kemudian sikit lagi kata musannif wa yahrumu ibtida'us solah ba'da su'udil khatib fil jumu'ah. 5 waktu tu dah habis, dan di sini dia ada tambahan lagi waktu yang diharamkan untuk kita solat. Apa kata musannif? Dan haram memulakan solat selepas naiknya khatib ke atas mimbar pada hari Jumaat, kecuali solat sunat tahiyatul masjid. Tengok dalam syarah, wa yahrumu ala muridil jumu'ah walau kana fi baitihi. Wa yahrumu ala muridil jumu'ah, haram ke atas orang yang ingin hadir solat Jumaat, walau kana fi baiti, walaupun ia berada di rumahnya. Wa illam talzamhul jumu'ah, walaupun tak wajib Jumaat ke atas dia, kal mar'ati, seperti perempuan. Haram apa ni? Haram ibtida'us solah, haram dia memulakan solat. Apa ni, maknanya dia melakukan solat lah, kan, dia kerjakan solat bila ba'da su'udil khatib fil jumu'ah alal mimbar, selepas khatib naik atas mimbar pada hari Jumaat. Selepas dia naik atas mimbar, wa julusihi alaihi, lepas dia naik dan duduk atas mimbar, walau di Makkah, walaupun di Mekah. Wa illam yashra' fil khutbah, walaupun khatib tu belum berkhutbah lagi. Wala sami'hal musalli, dan walaupun apa ni khatib tu masih belum mula khutbah, dan orang yang nak apa ni, apa tu, dan orang yang nak solat tu tak dengar khutbah tu. Jadi haram. Bila khatib dah naik atas mimbar tu, maka haram waktu tu kita memulakan apa-apa solat. Ni hukum ni, pengharaman ni atas orang yang nak hadir Jumaat. Tak kira lah orang tu wajib Jumaat ke ataupun tidak wajib Jumaat, seperti orang perempuan. Dia nak hadir Jumaat, bila dah naik atas mimbar, dia tahu dia ada rumah dia sebelah masjid aja. Dia tahu dah apa ni, imam naik atas mimbar, kan. Jadi haram untuk dia solat pada ketika itu, kecuali ada perkecualian ghairat tahiyah, selain daripada tahiyah, maksudnya 2 rakaat tahiyah masjid. Fala tahrumu ba'da zalika, maka tidak haram selepas itu, selepas naiknya khatib atas mimbar.
Yang ni orang yang kita kata mai selepas khatib naik atas mimbar, bukan orang yang memang ada dalam masjid, kan. Orang yang ada dalam masjid tu tak boleh, kan. Sebab orang yang ada dalam masjid tu dia solat awal lagi dah, lepas tu dia tak solat, mana boleh khatib naik atas mimbar baru dia nak solat. Ini orang yang baru mai lah. Orang yang baru mai yang nak sembahyang tahiyatul masjid boleh. Orang yang duduk dalam masjid daripada awal-awal lagi, tu tak boleh. Nak buat apa-apa solat. Wala budda alla yutawwilaha urfan inda ramli. Dan tidaklah dia kata bahawasanya dia tidak, orang yang solat tahiyatul masjid itu tidak memanjangkan 2 rakaat tahiyatul masjid itu, tidak memanjangkan pada uruf di sisi Imam Ramli. Jadi di sisi Imam Ramli, sebab kan ada kita dengar sembahyang secara sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringkas, iaitu baca yang wajib je. Maksud baca yang wajib baca Fatihah jelah. Baca Fatihah. Lepas tu kalau rukuk tu baca sekali saja. Kalau sujud tu baca sekali je. Kan nak bagi ada tumakninah tu kan. Jadi tak perlu dia nak manjang-manjang. Itu satu pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar, dia cukup memada atas perkara-perkara yang wajib. Adapun Imam Ramli tak. Imam Ramli kata dia tak panjangkan dia tak panjangkan solat itu pada uruf. Kan, maknanya dia solat macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Yang mana pada urufnya memang biasanya orang solat macam tu. Bukannya dia memanjangkan pada uruf kebiasaan, lebih pada uruf kebiasaan. Dia tak boleh panjangkan lebih pada uruf kebiasaan. Itu di sisi Imam Ramli. Wala budda alla yutawwilaha urfan inda Ramli wa zahaba Ibnu Hajar ila annahu yalzamuhu al-iktisar 'ala al-wajibati fiha. Jadi Ibnu Hajar di sisi dia kata wajiblah memadai atas perkara yang wajib saja pada solat tersebut. Qala Nabi SAW, "Idza ja'a ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Bila datang seorang kamu pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia solat 2 rakaat. Rukuk maksudnya solat. Kan? Maksudnya di sini ada majaz mursal lah, sebut juzuk maksudnya kul. Sebut sebahagian tapi maksudnya keseluruhan. Kan? Ada majaz mursal. Falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima, dan meringankan, dan hendaklah ia meringankan pada kedua-dua rakaat solat tersebut. Wa amma as-salatu allati syara'a fiha al-musalli qabla su'udil khatibil minbara wa julusihi 'alaihi fayajibu takhfifuha ba'da su'udihi 'alal minbar. Adapun solat yang mana orang yang solat tu telah memulakannya sebelum khatib naik ke atas mimbar dan sebelum dia duduk di atas mimbar, maka wajib ia ringkaskan ataupun ringkaskan solat tersebut selepas naiknya khatib ke atas mimbar. Kemudian tanbihun, ini satu penjagaan, wa yustasna mimma sabaqa haramu Makkah. Dan diistisnakan, dikecualikan daripada pengharaman yang telah lalu, 5 waktu solat tadi yang diharamkan solat tu, dikecualikan daripada 5 waktu yang diharamkan tu haramu Makkah. Jadi di tanah di Mekah, di tanah haram Mekah, tak haram untuk kita solat pada ke-5 waktu tersebut. Fala tahrumu salatu fihi, maka tidak haram solat padanya fil awqatil khamsatil mutaqaddimah, pada 5 waktu yang telah lalu. Sebab apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai bani Abdi Manaf, jangan kamu halang seorang pun untuk tawaf di Kaabah ni dan solat pada apa-apa waktu yang ia kehendaki daripada waktu malam ataupun siang. Jadi dalam hadis ni kan umum, kan, tanpa ada pengecualian. Rasulullah pada jangan halang dia tawaf dan solat pada apa-apa waktu pun. Pada apa-apa waktu. Tak ada pun pengecualian, waktu istiwa ke waktu selepas sembahyang asar ke selepas subuh ke. Tak ada.
Jadi dikecualikanlah haram Makkah, dikecualikan daripada pengharaman tersebut. Tapi yang ni di sisi kita lah, mazhab Syafi'i. Dan seingat ana jumhur, bukan jumhur Syafi'i lah, jumhur mazhab lain mengatakan haram juga. Haram juga. Jadi ada khilaf lah. Jadi jangan pelik kalau kita dengar mereka kata haram. Dan di sisi mereka haram, di sisi kita yang tak haram. Baik. Wallahu alam. Sekadar tu je kot malam ni. Nanti kita sambung pada fasa seterusnya. Tajibus salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wallahu ta'ala a'lam.